Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan zodiak, ataupun kita orang Melayu sebut zodiak, kan, bintang zodiak. Yang mana dalam masyarakat kita, terutamanya di kalangan anak-anak muda kita hari ini, ramai di kalangan mereka yang download apps. Dia ada apps, mereka sebarkan dan sebagainya berkenaan dengan ramalan-ramalan zodiak ini. Antaranya, sebagai contoh, saya duk Google, duk cari antara ramalan-ramalan zodiak itu yang dikongsi oleh sebahagian orang, kan. Contohnya dia kata tahun ni kalau kita bercinta tahun ni, percintaan itu boleh putus atau akan diuji dengan pelbagai dugaan. Ni tajuk ni orang muda sukalah kan. Siapa orang tua, tapi orang tua pun ada juga bercinta. Dia lepas pencin, duit banyak, kan. Orang tua dia bercinta cara orang tua, kan. Umur dah 60 lebih, duit banyak, kan. Dia nampak mana-mana, yalah, cikgu perempuan pencin hak lain dan sebagainya, bercinta cara orang tua. Anak-anak pun pening tengok ayah bercinta, mak bercinta. Kalau ayah bercinta dengan mak tu tak apa, kan, anak cucu seronok, bahagia tengok. Tapi bila ayah ataupun mak bercinta dengan orang lain, sedangkan ayah dengan mak masih suami isteri, maka ini menimbulkan kegelisahan di antara anak cucu. Jadi kalau dulu orang tua yang pening dengan percintaan anak cucu dia, kan, bila tiba pula giliran dia, ialah roda itu berputar, kan, roda itu berputar, tiba pula giliran cucu pula tengok Tok Wan pening kan, cucu duk fikir macam mana nak selesai masalah Tok Wan ni, duk tengah kemaruk bercinta ni, kan. Jadi walaupun tajuk ni nampaknya lebih kepada orang muda, tapi sebenarnya dia tidak terkecuali kepada orang tua, kan. Walaupun umur dah 50, saya 50 lah, kan, 50, 60, orang tua pun tak terkecuali. Jadi dalam
ramalan zodiak ataupun zodiak ini, contohnya dia kata apabila anda bercinta, percintaan anda itu tidak aman, dia kata kan, akan ada orang ketiga dan sebagainya, akan ada dugaan dalam percintaan. Lepas tu dia kata komunikasi anda dengan buah hati anda itu akan mengalami pelbagai masalah, ada salah faham dan sebagainya. Kemudian dia kata bila kita nak lakukan sesuatu, kita tak dapat dengan mudah, kan, kita terpaksa berusaha keras untuk dapat benda tu. Kita ni pula tuan-tuan, setengah-setengah tu jenis bodoh kan, orang Penang kata bodoh piang kan. Tengok ni betul juga, dia kata aku bercinta susah tahun ni, dia kata kan, aku nak dapat benda pun memang nak kena usaha sungguh-sungguh. Ini contohlah kan bagaimana ramalan zodiak ini dia ada ketikanya dia boleh mempengaruhi kan, walaupun tidak semua tapi sebahagian daripada kita. Jadi kita akan tengok isu-isu yang macam ni dari sudut agama. Kemudian dalam ramalan zodiak ini juga dia kata hubungan percintaan kita itu akan mengalami perubahan-perubahan yang tertentu. Tapi dia kata perubahan tu menjadi semakin baik, dia kata. Kita pun seronok lah kan, kita seronok. Jadi ini yang menyebabkan ramai orang muda, orang tua pun dia suka baca ramalan-ramalan zodiak ini kan. Benda-benda macam ni seronok lah baca, tambah orang tengah bercinta kan, tengah angau. Walaupun orang tua tuan-tuan, orang tua pun angau juga kan. Bila dia baca benda dia seronok, dia mengelamu, hayal, duk minum teh tarik seorang-seorang dekat kedai kopi tu kan. Tambah geng tak ada malam ni, tak ada geng, minum seorang-seorang, kena teh tarik dia mengelamu, senyum, duk baca WhatsApp, si dia pula kan. Cucu lalu ke depan dia tengah apalah Tok Wan, apa atuk ni duduk senyum seorang-seorang kat kedai kopi. Baik, jadi ini antara benda-benda yang menarik generasi muda dan juga tidak ketinggalan sebahagian daripada orang tua kan untuk baca ramalan-ramalan bintang ataupun zodiak ini. Baik, jadi yang kata zodiak ataupun zodiak ini tuan-tuan sekalian ni sebenarnya apa benda kan? Itu yang kita nak tahu. Sebenarnya apa benda yang kata zodiak ini? Dia zodiak ni tuan-tuan sekalian, dia adalah satu kita kata lakaran lah, garisan khayalan kan, yang kita gariskan di langit, sambung bintang-bintang semua tu dia bentuk lah. Dia ada bentuk ikan ke, bentuk apa ni, perempuan ke, bentuk apa. Jadi itu yang kata bintang zodiak kan. Dia ada 12. Dia ada 12. Kalau tuan-tuan baca pasal zodiak ni, dia ada macam-macam pandangan, termasuk dia kata yang terkini ada 13. Tak apalah yang tu. Baik. Jadi yang kata bintang zodiak ini, dia ada macam-macam lah kan. Dia ada Aries kan, dia ada Pisces kan, dia ada Libra, Leo dan sebagainya. Leo tu singa, lion kan, singa. Jadi dia ada macam-macam kan? Dia ada macam-macam. Jadi ini antara benda yang menjadi kesukaan sebahagian daripada kita. Ya, baik. Kita nak suka, nak seronok tu tak jadi masalah tuan-tuan, tetapi kita dalam agama kita diajar tentang apa sahaja yang kita lakukan mesti mengambil kira hukum hakam agama. Yang menambahkan rasa, yang menambahkan masalah ni kerana ada pula ustaz ataupun penceramah yang kata bagus benda ni, benda ni elok kan, bintang ni, ramalan zodiak ni tidak mendatangkan apa-apa masalah. Sedangkan fatwa-fatwa dalam negara kita sendiri dah banyak dah keluar tentang haramnya kita percaya kepada benda macam ni. Malah ulama bincang bukan setakat percaya kepada benda ni, malah baca tu pun dia ada hukum dia kan. Baca tu pun saja dah ada hukum dia yang kita tak boleh pandang mudah kan. Jadi pada malam ni kita akan teliti apa dia perbincangan di kalangan para ulama berkenaan dengan hukum zodiak ini, tentang macam mana kalau kita baca sahaja, kalau kita percaya dan sebagainya.
Baik, Syekh Abdul Aziz bin Bas kan pengurusi kepada Lajnah Daimah lil Buhuth Ilmiah wal Ifta. Bila ditanya pasal apa hukum kita baca ramalan bintang, baca dulu. Kan? Percaya itu satu hal, tapi yang kita baca ni kan apa hukum dia? Termasuk percaya kan. Apa dia kata? Dia kata ilmu yang berkaitan dengan ilmu bintang, horoskop, zodiak dan pasal bintang-bintang tadilah, ramalan bintang tadi, dia kata itu semua termasuk dalam amalan jahiliyah. Dia kata itu termasuk dalam amalan jahiliyah, dia kata. Dan dia kata Islam ni datang dia nak hapuskan benda ni. Islam dia datang dia nak hapuskan benda ni. Dan Islam datang dia hapuskan benda ini, dia hapuskan ilmu pasal bintang yang macam ni kan, horoskop ataupun horoskop, zodiak dan sebagainya ini. Dia kata dan bagi tahu kepada kita tentang syiriknya benda tu. Syirik. Bila syirik mana terbatal syahadah, itu syirik. Kan? Batal habis pahala ibadat yang kita buat selama ni. Itu syirik. Baik. Sebab apa? Sebab dia kata kerana dalam ilmu tersebut dia ada kebergantungan kepada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada keyakinan tentang bahayanya dan manfaatnya bintang-bintang tadi selain daripada Allah Ta'ala, dan juga kerana ada keyakinan membenarkan ramalan yang dibuat oleh ahli nujum. Nujum ni bintang kan, ahli nujum, ramalan yang dibuat oleh ahli nujum yang mengaku dia tahu benda gaib, benda yang akan datang, dia boleh tahu, dia dakwa dia boleh tahu kan? Dan sedangkan benda yang dia dakwa itu benda yang bohong, itu adalah benda yang bohong. Dan inilah alasan kenapa Lajnah Daimah lil Buhuth Ilmiah wal Ifta kata hukumnya adalah syirik. Benda tadi itu adalah syirik. Dan dia kata bahawa tukang ramalan ini, ahli nujum yang duk mengaji pasal bintang, duk cerita pasal Aries kan, pasal Leo kan dan sebagainya, dia cerita kepada kita tadi, dia cerita dengan penuh kepalsuan, tidak ada fakta yang benar kan, tidak ada kajian saintifik kan, dan ini adalah suatu usaha untuk mengambil harta secara haram, secara batil. Sebab apa secara batil? Kita bagi duit dekat dia kan, kita bagi duit dekat dia, maka pemberian duit tadi ada secara batil. Dalam agama kita dibenarkan bermuamalah, tapi bermuamalah dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Kita tak boleh bermuamalah dengan cara tipu orang, tak boleh. Kita ambil upah mesin rumput, itu dengan cara yang hak. Kita potong rumput orang seluas mana, upah RM50, RM200 dan sebagainya. Itu cara yang hak. Kita ambil upah sebagai lecturer, kita ambil upah sebagai lawyer, sebagai doktor, itu cara yang hak. Tapi bila kita buat ramalan, kamu ni nanti kalau kamu bercinta, percintaan kamu akan jadi macam ni, kalau kamu kahwin kamu akan jadi macam ni dan sebagainya, itu ramalan yang palsu. Maka itu tidak dibenarkan oleh agama, dan itu cara ahli nujum ambil duit orang dengan cara yang batil. Tak boleh, dia kata. Dan dia kata ini merosakkan akidah orang-orang Islam kan. Apa dalilnya tuan-tuan? Dalilnya adalah sebagaimana hadis dengan sanad yang sahih, hadis daripada Hibrul Ummah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaktabasa ilman minan nujumi iktabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Dia kata barang siapa yang mengambil ilmu perbintangan, maka berarti dia telah mengambil salah satu cabang daripada sihir, dan akan bertambah lagi, dan akan bertambah lagi. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita jauhi ilmu yang macam ni kan. Dan satu lagi hadis daripada Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid daripada Imran bin Husain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, laisa minna man tatayyara au tutyara lahu au takahhana
au tukuhina lahu au sahara au suhiralah. Bukan termasuk, bukan di kalangan kami siapa yang beranggapan sial atau membenarkan orang yang beranggapan sial, atau siapa sahaja yang mendatangi tukang ramalan atau membenarkan ucapan dia, atau siapa sahaja yang melakukan perbuatan sihir atau membenarkannya, maka Nabi kata tidak termasuk di kalangan kami. Orang-orang macam ni. Kita orang Melayu kan, kita biasa dengar kan, kadang-kadang jumpa bawah tangga lah, ada orang tanam benda bawah tangga kan, dekat kedai, dekat pejabat. Kalau berlaku perbalahan apa-apa, boleh tengok ada orang tabur beras dan sebagainya. Mereka buat upacara-upacara tertentu. Kita boleh tengok ada kadang-kadang tangkal dan sebagainya di dinding ataupun atas siling kan. Jadi itu merupakan perbuatan yang sebahagian daripada kita buat, dan ini adalah perbuatan yang haram, dan dia boleh membatalkan syahadah. Jadi sesiapa sahaja yang klaim, yang mendakwa dia tahu benda-benda gaib, maka dia termasuk di kalangan kahin kan, yakni tukang ramalan ataupun orang yang bersama-sama dengan mereka. Jadi kita tidak dibenarkan kan untuk mendakwa sedemikian. Pasal apa tuan-tuan? Kerana dalam surah An-Naml ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada siapa tahu. Dia, tuan-tuan sekalian, benda yang akan datang ni tak ada siapa boleh claim bahawa dia tahu. Kecuali, dia ada kecuali benda tu benda yang tuan-tuan boleh bukti secara saintifik. Ataupun ada nas Al-Quran ataupun hadis Nabi, yang tu boleh. Contohnya hari kiamat. Kita tak tahu bila nak berlaku kiamat, tapi kita berani kata kiamat tak akan berlaku hari Isnin. Kita kata kiamat tak akan berlaku hari Selasa, kiamat tak akan berlaku hari Rabu. Pasal apa? Kerana ada hadis yang sahih yang menyatakan bahawa kiamat hanya berlaku hari Jumaat. Yang tu boleh, pasal ada nas. Bila berlaku kami tak tahu, tapi yang kami pasti dia berlaku hari Jumaat, dia tak berlaku hari lain. Kenapa kita pasti? Kerana hadis yang bagi tahu kepada kita sedemikian. Itu cara yang betul kan. Kita tak boleh kata kiamat berlaku tahun 2030, kiamat berlaku tahun 2050. Tak boleh, sebab tidak ada nas kan? Tidak ada nas. Ataupun ada bukti-bukti saintifik kan. Bukti-bukti saintifik boleh kan, ataupun benda yang berdasarkan kepada tajribah kan, benda eksperimen, yang tu boleh kan. Benda yang kita tahu sebab musabab dia. Nak kenyang macam mana? Makan nasi. Betul tak? Itu sebab musabab, kita tahu. Kita lapar, nak bagi hilang lapar kita, makan nasi. Apa lagi? Kalau kita tahu, sebagaimana contoh, ada orang tertentu kalau dia makan jadi angin. Itu saintifik kan? Itu saintifik. Ada orang kalau dia makan kacang sebagai contoh, ataupun dia makan benda-benda yang produk tenusu kan, tenusu, maka dia akan jadi berangin. Itu benda saintifik. Tapi kalau benda yang tidak didokong oleh nas, yang tidak didokong oleh ilmu yang saintifik, maka yang tu dipanggil khurafat. Dan khurafat yang macam tu dia boleh jadi dua. Sama ada khurafat yang tidak membawa kepada syirik, atau khurafat yang membawa kepada syirik. Jadi kita kena hati-hati, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita kata, kalau kita kahwin kan sekarang ni, sebab bintang kita bintang apa? Aries, bintang kita Leo kan, sebab kita lahir pada bulan sekian, maka perkahwinan kita ni akan diuji kan, perkahwinan kita ni akan mengalami masalah, maka kita tak layak untuk, tak boleh kita mempercayainya. Pasal apa? Nombor satu, apa kaitan tuan-tuan lahir bulan tertentu dengan apa yang akan jadi kepada perkahwinan tuan-tuan? Tidak ada kaitan. Tuan-tuan lahirlah bulan Disember ke, lahirlah bulan Mac ke, bulan berapa ke, Muharram ke, bulan apa sekalipun, lahir bulan Ramadan, tidak ada kaitan dengan apa yang akan berlaku kepada tuan-tuan. Sama ada dari segi nas agama ataupun dari segi ilmu saintifik. Tidak terbukti. Baik.
yang kita kata antara sebab kita tak boleh percaya juga kepada ilmu-ilmu macam ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok, kebetulan saya duduk tengok dalam satu media ni, India Times, dia kata 11 reasons why you should not believe in astrology, kan. Dia kata 11 alasan kenapa kamu tak boleh percaya kepada ilmu ramalan ni. Pasal apa kita tak boleh percaya? Walaupun dia kata sebab kamu ni Scorpio, sebab kamu ni Libra, kan, Virgo Leo, Libra dan sebagainya. Dia kata sebab apa kamu tak boleh percaya? Dia kata contohnya, dia kata astrology has no solid evidence for whatever it says. Dia kata ahli nujum ni, ramalan bintang ni, dia tidak ada evidence yang kukuh. Dari segi saintifik pun dia tidak ada evidence yang kukuh untuk support benda yang dia cakap, yang dia kata. Tak ada, kan? Bukan sahaja agama kita, tentu orang India, surat khabar dia, media dia pun bagi tahu benda yang sama. Padahal kita tahu di India ni banyak tukang ramalan, kan? Tok Sami yang mengaji kononnya tahu pasal ilmu apa yang akan berlaku pada pasangan rumah tangga, suami isteri, dalam perniagaan, dalam pekerjaan, kononnya tahu serba-serbi. Tapi kita tengok dalam media diorang pun, diorang kata astrology has no solid evidence for whatever it says. Dia kata dia tak ada evidence, concrete evidence, scientific evidence, dia tak ada. Jadi kita tak boleh percaya, kan? Tak boleh percaya. Sebab apa? Sebab dia kata contohnya, dia kata change in the motion of planets, kan. Dia kata kalau ikut ahli nujum ni, tukang ramal bintang semua ni, kan, dia katalah dengan pergerakan planet itu, ini, bintang apa semua akan mempengaruhi personality kita, watak kita, attitude kita. Saya duduk tengok, tuan-tuan sekalian, satu video satu ustaz penceramah ni, benda ni dia kata betul. Dia kata planet ni, apa bintang semua dia boleh mempengaruhi kita. Saya duduk dengar ceramah ustaz tu, saya pun duduk pening juga, macam mana dia nak kata, dia nak support bintang apa semua dia boleh mempengaruhi kita. Kita Leo ke Libra ke Aries ke apa semua, Scorpio, macam mana mempengaruhi kita. Dia pun bagi contoh, macam kita panas lah, bila panas dia mempengaruhi kita. Panas memang lah tuan-tuan, panas mempengaruhi tuan sebab cuaca panas, bukan mempengaruhi nasib tuan-tuan bertuah ke sial ke, tak, kan? Apa kaitan tuan-tuan lahir bulan November, tuan-tuan lahir bulan Safar, bulan Islam ataupun bulan Masihi, apa kaitan dengan nasib tuan-tuan? Tak ada kaitan. Tuan-tuan cari nas agama pun tak ada, dari segi saintifik pun tak ada. Tuan-tuan cari. Bak panas, yang tu betul lah, kan? Bak lapar akan menyebabkan kita marah, yang tu betul. Malah dalam agama kita pun hakim dia tak boleh buat keputusan ketika dia dalam keadaan yang terlampau lapar, tak boleh. Macam kita lah, kita nak buat kerja, makanlah dulu, jangan lapar. Nanti bila kita lapar, kita buat kerja, kita tak boleh fokus. Itu lain. Jadi kita tak boleh buat perbandingan macam tu. Senang perbandingan dia, kan? Dia nak support dia punya tu, susah tuan-tuan. Ustaz pun bagi pendapat yang macam tu. Pejabat agama pun tidak ada ambil tindakan ni. Susah pejabat agama. Yang pejabat agama ni kalau kita tak baca kunut, dia marah sangat. Kan? Yang tu kena panggil cepat-cepat, kena panggil ni pasal apa tak baca kunut, kita mazhab Syafi'i apa semua. Yang tu dia strict. Tapi bila ada ustaz duk ceramah pasal bintang Libra, Leo, apa semua, Scorpio, apa boleh mempengaruhi orang apa semua, yang ni pada fatwa dalam negara kita jelas kata yang ni syirik. Tuan-tuan tengok fatwa apa yang dikeluarkan oleh mufti wilayah pun ada, negeri lain pun ada, banyak. Saya duk Google tengok, banyak kata syirik. Tapi yang ni tak ada pula kita dengar ambil tindakan bagi amaran dan sebagainya, tindakan tegas, tauliah ditarik dan sebagainya. Ini masalah kita, tuan-tuan sekalian. Dari segi penguatkuasaan undang-undang agama, kadang-kadang setengah tempat tu dia strict sangat, setengah tempat tu dia longgar sangat. Yang ni kena perbetulkan lah, kena perbaiki. Saya bukan nak kecam mana-mana pihak, tetapi benda yang serius kena ambil benda tu seriously.
Kan, kita tak boleh pandang mudah, pandang ringan benda-benda yang macam ni yang boleh menyesatkan orang. Sesat kalau tak sampai syirik tu satu hal, itu pun kita tak mau. Ni kalau sesat sampai syirik lagi bahaya. Menjejaskan akidah ni lagi bahaya. Sesat pun dah bahaya dah, sesat yang membatalkan syahadah, yang tu lagi bahaya. Jadi kita tak boleh pandang mudah benda-benda yang macam ni, tuan-tuan. Baik, kemudian kalau kita tengok dalam saya baca dalam India Times ni, dia kata the astrologers, dia kata, will make you believe what you want to believe. Dia kata geng ahli nujum ni, tukang ramalan bintang semua ni, dia akan buat kita percaya benda yang kita nak percaya, benda yang kita nak percaya. Orang ni, tuan-tuan, bila dia ada masalah, kan, bila dia nak masalah, apa yang dia nak dengar? Apa yang dia nak dengar? Bila dia ada masalah dengan orang, tiba-tiba ada orang cerita kat dia, hang ni aku nampak ada orang benci kat hang ni. Dia masuk lah tu, dia masuk. Cerita-cerita macam ni, tuan-tuan. Astrologers ni, apa ni, tukang ramalan bintang ni, dia pandai. Dia pun buat kerja lama dah. Dia bukan buat kerja sehari dua, tambah dengan setan punya peranan pula, kan. Jadi dia akan buat kita percaya benda yang memang kita nak, benda tu, yang kita nak percaya benda tu. Maka dia kata, if the astrologer is telling you have had hard times in the past, kan, you will automatically think of all the hardships you have been through. It is all psychological. Dia kata, bila ahli nujum ni, tukang ramalan bintang ni, dia cerita bahawa encik ni dulu ni banyak susah, dia kata, pandai lah, tuan-tuan, encik ni dulu banyak susah ni, encik dulu ni bukan senang. Tuan-tuan, semua orang mana ada senang sepanjang hidup dia? Tak ada. Semua orang dia mesti melalui episod kesusahan. Tuan-tuan tanya siapa-siapa di kalangan kita, tuan-tuan tanya, ada tak orang daripada kecil sampai dia besar, dia tak pernah melalui episod kesusahan, tak pernah melalui masalah yang memeningkan kepala dia? Ada ke tak ada? Semua orang ada. Zaman sekolah, cara zaman sekolah, zaman kita kecil dengan mak ayah kita, masalah dengan mak ayah, macam-macam cerita. Semua orang ada masalah dia. Maka bila tukang ramalan ni, dia cerita, oh encik ni dulu ada masalah, dia kata, kita pun terbayanglah benda yang dulu-dulu kita ada masalah ni. Memanglah, itu cara dia nak tarik kita supaya percaya benda yang dia akan cakap. Dia akan tackle yang tu dulu. Tuan-tuan dah kahwin, dia akan cerita, saya tengok cik ni ada masalah dengan isteri. Nak tanya tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar lagu tu, tuan-tuan rasa apa? Betul, macam mana dia tahu? Memanglah dia tahu, sebab semua orang kahwin, semua ada masalah. Mana ada tak ada masalah? Ustaz ada masalah juga. Lah ustaz pun ada masalah lah juga. Kan? Tak ceritalah tuan-tuan, tok guru ke, menteri ke, orang alim macam mana sekalipun, pensyarah, profesor ke, orang biasa, orang kerja biasa ke, semua orang bila dia buat benda semua ada masalah. Mana ada orang buat benda tak ada masalah? Bila kita kahwin, kita mesti ikut mana pun ada masalah kewangan ke, masalah kita dengan isteri kita ke, ada pertikaian tertentu ke dengan pak mentua, mak mentua, mesti ada. Maka tukang ramalan ni, dia tackle kita benda-benda macam tu. Kalau dia dengar kita berniaga, dia akan cerita, saya tengok ni encik ni ada masalah dalam perniagaan. Kita pun heran, macam mana dia tahu? Padahal dia cakap umum je. Tuan-tuan, orang berniaga, tuan-tuan tanya orang berniaga, ada tak orang berniaga yang tak ada masalah? Ni semua berniaga, ni mana berniaga? Saya berniaga, semua orang berniaga. Saya berniaga services, kan, legal services. Semua orang berniaga, doktor buka klinik, berniaga cara buka klinik. Semua orang berniaga. Bila berniaga, semua ada masalah. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, yang saya pergi umrah, pergi makan nasi unta, anak unta dengan Datuk Dr. Zahazan, kan, duduk dalam kereta dengan Ustaz Abdullah Bukhari, duduk menyembang, duduk cerita pasal ada ustaz tu, ustaz ni rugi apa semua, dia buat travel agent, macam-macam lah rugi bila bawa orang umrah ni, macam-macam masalah, kan, masalah dengan airlines, kena tipu dengan orang tengah, tipu itu, tipu ini, macam-macam masalah, kita nak kena mengadap jemaah apa semua, banyak masalah. Lalu Datuk Dr. Zahazan kata apa? Dia kata, meniaga ni kalau tak mau kena tipu, tak payah meniaga, dia kata. Dia kata meniaga ni, kalau tak mau kena tipu, jangan meniaga. Tuan-tuan faham tak maksud dia apa?
Maknanya kalau tuan-tuan berniaga, mesti ada lah masalah tu. Kena tipu gitu, kena tipu gini. Ada je masalah. Kan? Jangan cakap lah tuan-tuan berniaga tak pernah ada masalah. Jangan. Semua orang ada masalah. Tuan-tuan kerja kilang, masalah kerja kilang. Tuan-tuan jadi doktor, cara kerja doktor. Tuan-tuan jadi pensyarah universiti, profesor, nak naik profesor tu macam-macam masalah. Cuba tuan-tuan sembang dengan kawan-kawan yang di lecturer di universiti. Semua masalah. Jadi dia tackle tuan-tuan benda-benda yang macam tu. Kita pun heran, macam mana dia tahu ni? Masalah aku dengan bini aku pun dia tahu. Dia cakap umum je yang hampir percaya tu pasal apa? Dia serkap jarang. Orang Melayu kata serkap jarang. Kita hampir bodoh, hampir percaya tu pasal apa? Ni masalah tuan-tuan. Kita cerdik, mengaji tinggi-tinggi, pergi jumpa dengan orang hak macam ni. Ni tak tahu nak guna istilah apa. Saya pun tak reti bahasa Penang ni. Nak kata bodoh piang ke bodoh apa, saya pun tak reti. Tuan-tuan lebih tahu daripada saya. Baik. Jadi ini antara contoh lah yang saya sebut dekat tuan-tuan. Kenapa dalam India Times dia cerita, jangan percaya dekat tukang ramalan. Lepas tu dia kata most astrologers are con men. Con men tu tahu apa dia? Duk kaki tipu orang lah. Tu con man. Dia memang nak tipu orang. Dia kata hampir semua, kebanyakan, dia kata most, kata kebanyakan memang kaki tipu. Walaupun mungkin ada lah seorang dua tak tipu, tapi mana pun dia tipu lah juga, kan? A lot of people have experience that a few can be bribed. Dia kata setengah tu kita boleh rasuah lagi, kan? And you can make them say whatever you want in exchange for money. Kita nak sudah cakap apa, kita bagi duit lah kat dia. Macam tu. Jadi tuan-tuan nak pergi jumpa orang lagu tu baik bagi duit kat isteri, so isteri cakap benda yang tuan-tuan nak dengar. Apa yang isteri nak cakap, yang pergi jumpa tukang ramalan tu pasal apa? Jadi ini contoh penipuan, kan? Yang kita ni tuan-tuan sekalian kena jadi orang cerdik lah, kan? Kita jangan jadi orang cerdik. Maka bin Bas kata apa? Dia kata nasihat saya bagi sesiapa yang menggantungkan diri dia, duk bergantung sangat dekat ramalan bintang apa semua ni, tak kiralah zodiak ke apa ke, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, banyak istighfar, dan hendaklah dia ada tawakal kepada Allah, sandarkan hanya kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Yang tu yang kita kena pegang sungguh-sungguh. Hak lain ni tuan-tuan sekalian sebab musabab pun kena ada concrete evidence, solid evidence. Jangan cakap ni Aries apa semua, Leo dan sebagainya, ini adalah sebab musabab. Itu bukan sebab musabab. Sebab musabab ni kita ada concrete evidence untuk kata itu sebab musabab. Kalau tidak ada concrete evidence, tidak ada solid evidence, tidak ada bukti yang kukuh, itu bukan sebab musabab. Hanya andaian sahaja, main teka, main terjah, itu bukan sebab musabab. Jadi kalau siapa kata zodiak ini sebab musabab, salah. Tidak terbukti zodiak ini betul, tidak terbukti. Kita jangan tertipu dengan istilah sebab musabab, kan? Sebab musabab dia mesti ada fakta dia, mesti ada concrete evidence, scientific evidence. Dia kena macam tu. Contohnya apa? Nak hujan dia kena ada awan. Yang tu evidence lah. Itu pun tak semestinya hujan pun, kan? Kita tengok punyola gelap macam nak hujan, kita pun ambil lah, angkat kain cepat-cepat masuk rumah. Lepas tu dia cerah balik. Kan? Geram sungguh. Tuan-tuan yang tak sidai kain tak tahu perasaan. Saya sidai kain ni tahu, geram sungguh. Kan? Penat kita berpeluh, angkat kain cepat-cepat. Angkat kain. 2 mesin pula tu. 2 mesin. Angkat kain, buah dari rumah. Tengok, kena tiup di angin. Awan tu kena tiup di angin, cerah balik. Macam tu lah. Kan? Dia perlu kepada awan. Jadi kalau awan tak ada lah. Itu kata sebab musabab, kan? Jadi kita kena tahu, bila kita nak sebut sebab musabab tu, kita kena tahu penggunaan tu di tempat yang betul. Baik. Maka bin Bas kata apa tu dalam fatwa dia kata kita kena tawakal kepada Allah. Lepas tu dia kata sebab musabab tu hendaklah sebab musabab yang diiktiraf oleh syarak. Dia kata kena yang benda yang diiktiraf oleh syarak. Dan hendaklah meninggalkan ramalan bintang, sebab ramalan bintang ni termasuk dalam perkara jahiliyah. Dan dia kata hendaklah berhati-hati, jangan bertanya pada tukang ramalan ataupun percaya kepada perkataan mereka. Sebab apa? Sebab kita kena taat kepada Allah, kena jaga akidah kita, kena jaga agama kita, kena jaga benda-benda macam ni. Tuan-tuan, saya bagi contoh mudah je. Katalah
katalah kita ada masalah rumah tangga ataupun masalah bisnes, pergi jumpa dengan orang yang kata tukang ramalan ni, lepas tu dia bagi tahu dekat kita ni, dia kata tuan, dia kata antara tuan dengan isteri ni ada orang ni, dia kata ada orang cemburu, dia kata kan. Orang ni dia dekat dengan tuan, dia kata dekat dengan tu, dalam orang yang kerap datang rumah tuan. Tetapi orang macam ni tuan-tuan, tukang ramalan, dia tak bagi tahu nama, dia cuma bagi tahu sifat-sifat cara umum. Lepas tu kita ni pun duk fikirlah siapa yang duk selalu datang rumah kita, siapa yang dekat dengan kita yang cuba nak rosakkan rumah tangga kita. Ini jahatnya tukang ramalan yang kita tak boleh percaya. Sama juga bila dia kata bisnes kita akan lingkup, bisnes kita akan jadi masalah, ada orang cemburu dengan bisnes kita, akhirnya kita akan suuzon dengan orang tu, suuzon dengan orang ni. Bisnes tuan-tuan, dia up and down. Tidak ada bisnes yang mencacak naik graf dia sentiasa, tak ada. Tuan-tuan tunjuk dekat saya siapa yang pandai bisnes, yang bisnes dia sentiasa mencacak naik. Ada tak? Saya ada ramai kawan yang businessman. Saya ada ramai kawan yang duduk terlibat dengan korporat macam-macam. Bila setiap kali jumpa dia orang, tak pernah saya jumpa dia orang ni, dia orang cerita bisnes dia orang tak ada masalah. Semua duduk cerita jatuh menjunam lah, begitulah, begini. Macam-macam masalah. Sampai kita duduk dengar mula-mula tu kata, biarlah tak pakai Mercedes pun. Sampai taraf tu lah. Mula-mula cemburu juga tengok orang pakai Volvo lah, BMW lah, kereta mahal-mahal. Tapi bila dengar cerita dia orang masa dia minum, duk cerita masalah itu, masalah ini, kita pun dengar. Kita hak dengar pun serabut. Belum alami lagi. Yang dengar pun serabut dah. Jadi contoh macam tu lah. Kan? Contoh mudah, tuan-tuan sekalian. Baik, berkata Syekh Saleh Al-Syekh, dia kata apa? Dia kata jikalau seseorang itu dia baca. Hak tadi kita cerita pasal dia percaya. Dia pergi kan, jumpa dengan tukang ramalan. Ni hak baca pula. Kita duk baca apps ke, duk tengok dalam Facebook apa semua ke, kita duk suka baca. Jumpa zodiak baca, tapi percaya ke? Aku tak percaya, baca suka-suka aja. Seronok-seronok je. Kan? Percaya dah, baca suka-suka aja. Jadi apa hukum orang hak suka-suka baca? Maka Syekh Saleh Al-Syekh dia kata apa? Dia kata jikalau seseorang tu membaca bahan bacaan zodiak, kan, ramalan bintang ini, yang contohnya tengok tarikh lahir, bulan berapa, lahir bulan Jun, apa akan jadi, kan? Bulan Jun, siapa yang lahir bulan Jun ni, kalau dia berniaga apa akan jadi, kalau dia ada hubungan percintaan apa akan jadi. Maka dia kata orang yang buat benda macam ni sama seperti dia pergi berjumpa dengan dukun. Ini fatwa Syekh Saleh Al-Syekh. Dia kata sama seperti pergi jumpa dukun. Walaupun kita kata saya tak percaya, saya hanya baca aja. Kan, saya baca aja. Dia kata sama seperti jumpa dukun. Apa akibat tuan-tuan kalau kita jumpa dukun walaupun kita tak percaya? Apa akibat dia? Syekh Al-Syekh kata apa? Dia kata akibatnya, kan, kesan implikasi dia apa? Dia kata baca macam ni, dia kata walaupun hanya baca, hukum dia sama seperti jumpa dukun walaupun dia kata dia tak percaya pada dukun, iaitu sembahyang dia tidak diterima selama 40 hari. Sembahyang dia tidak diterima selama 40 hari. Apa maksud sembahyang dia tidak diterima selama 40 hari? Kita nak kena faham. Apa maksud? Adakah sembahyang dia kena qada balik ke? Atau macam mana? Ini diulas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Nawawi berkenaan dengan hadis yang Nabi kata 40 hari ni? Nabi kata apa? Nabi kata man ata arrafa, kan, man ata arrafa fas'alahu an syai' lam tuqbalu lahu salatun arba'ina laylah. Nabi kata barang siapa man ata, siapa-siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sembahyang dia 40 hari tidak diterima. Ini dalam Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim. Sembahyang dia 40 hari tak terima. Sebulan lebih. Sebulan tambah lagi seminggu lebih sikit. Tu 40 hari. Lama tu tuan-tuan. Apa maksud sembahyang tak diterima selama 40 hari? Maka ini diulas oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata maksud tidak diterima sembahyang orang itu, maksud dia sembahyang dia, pahala dia tak dapat. Sembahyang saja.
Sembahyang saja. Tuan-tuan sembahyang tu saja tak dapat pahala apa pun. Kan? Tetapi dia kata sembahyang yang dia lakukan itu tidak memerlukan dia qada. Dia tak wajib qada. Dia tak wajib qada dan tertunai kewajipan, tapi pahala dia tak dapat. Itu akibat pergi jumpa dukun tapi tak percaya. Percaya cerita lain. Pergi saja-saja nak dengar apa dukun cakap. Maka sama dengan kita duk scroll, duk baca. Kan? Duk baca, suka baca hari-hari, duk tengok apa yang zodiak kata hari ni, apa yang zodiak kata hari esok, lusa macam mana apa semua, orang lahir tarikh ni apa semua. Kita suka baca. Maka perbuatan kita yang suka baca, walaupun kita tak percaya, menyebabkan sembahyang kita, pahala sembahyang 40 hari itu tidak diterima pahala kita. Pahala kita tak dapat. Allah Taala tak bagi pahala. Maka sesiapa yang percaya, ini lagi teruk. Yang baca, lepas tu percaya. Yang tadi baca saja, suka-suka, tak percaya. Itu pun menyebabkan tidak ada pahala sembahyang dia 40 hari. Tapi kalau dia baca, dia percaya pula benda yang dia baca, maka itu dihukum sebagai kufur kepada Al-Quran yang kata hanya Allah yang mengetahui benda-benda gaib. Ini dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis ni hadis hasan. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Ni hadis dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramalan lalu dia membenarkannya, maka berarti dia telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batal syahadah, tuan-tuan. Benda bukan main-main. Dan kita kena sebut batal syahadah ni, tuan-tuan. Syirik ni kesan dia apa? Kesan dia ialah na'udzubillah, tapi kita kena cerita. Kesannya ialah kalau mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan syahadah terbatal, padahal kita sembahyang ni, kan? Kita pergi umrah, pergi haji macam orang lain, puasa dalam bulan Ramadan macam orang lain. Tapi dengan sebab kita percaya kepada tukang ramalan, jadi syirik, terbatal syahadah, mati tu, tuan-tuan. Walaupun orang solat jenazah ke atas kita sekalipun, walaupun kubur kita, mayat kita ditanam di tanah perkuburan orang Islam sekalipun, tapi kalau mati dalam keadaan syirik, tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, hukuman dia neraka jahanam, na'udzubillah, kekal di dalamnya selama-lamanya, na'udzubillah min zalik. Itu bahaya yang kita kena pesan. Sebab tu saya sangat kecewa, sangat sedih bila ada penceramah, ada ustaz yang cakap benda yang macam ni. Sedangkan fatwa dah jelas dah banyak dah fatwa. Dalam negara kita tak payah pergi jauh, tuan-tuan, tak payah pergi Mesir, tak perlu pergi Jordan, pergi Saudi nak jumpa fatwa ni. Fatwa ni dalam negara kita, negeri-negeri dalam Malaysia banyak. Tuan-tuan boleh Google tengok hukum kepada percaya ataupun beramal dengan zodiak. Apa hukum dia? Tuan-tuan boleh tengok. Lepas tu Syekh Saleh Al-Syekh kata kita wajib mengingkari setiap orang yang membaca ramalan bintang. Kita kena tegur dia. Kita nampak anak kita ke siapa kawan ke duk baca bintang zodiak ni, kita nampak je, kita kena nasihat. Wajib kita tegur perbuatan itu supaya dia tidak pergi lebih jauh, kan? Supaya dia tidak melakukan dosa syirik di sisi Allah Ta'ala. Dan hendaklah kita larang benda-benda tu daripada masuk dalam rumah kita. Kalau kita jumpa katalah smartphone anak kita, dia ada apps, kan? Katalah dia ada apps yang macam tu, suruh dia buang apps tu. Wajib kita perintahkan anak kita supaya delete, buang, kan, benda-benda yang berkaitan dengan bintang zodiak tadi, kan? Dan maka wajib bagi kita untuk membuat teguran. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat ialah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan kita lemah semangat. Jangan kita terpengaruh dengan kata-kata ramalan ini. Kita lahirlah bila sekalipun, tak kira awal tahun ke, tengah tahun ke, ujung tahun, tugas kita usaha. Musibah ni tuan-tuan, semua orang ada habuan masing-masing. Tak ada orang yang tak kena musibah.
Beza dia kita tahu dengan tak tahu sahaja. Kan? Jadi yang penting kita kena tahu setiap orang ada giliran masing-masing. Datanglah musibah, lepas tu terkeluar daripada musibah, lepas tu datang balik musibah. Itu adalah sunnatullah yang Allah Ta'ala tetapkan atas dunia. Orang berniaga, musibah cara berniaga. Orang kahwin, musibah cara orang ada keluarga. Kan, orang kaya, musibah cara orang kaya. Orang politik, cara orang politik. Ahli zikir, ahli ibadah, musibah cara ahli ibadah. Setiap orang ada musibah masing-masing yang perlu dia hadapi. Cuma adalah dia punya on off. Ada masa dia datang, ada masa dia menghilang. Macam itulah kehidupan kita atas dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita untuk melindungi kita daripada percaya kepada benda-benda khurafat, benda tahyul dan sebagainya, dan kita pohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita semua sebagai golongan yang bertawakal hanya kepada Allah, dan kita akan usaha sungguh-sungguh untuk menghadapi segala ujian kehidupan ini sehinggalah akhirnya kita menghembuskan nafas yang terakhir dan menemui Allah Ta'ala di alam akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.